Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita akan teruskan dengan bab 1, pengenalan untuk subjek Fisiologi Tingkah Laku SKPX 2063. Okey, jadi dalam fisiologi ini, kita sebenarnya mengkaji hubungan fisiologi dengan genetik organism dengan tingkah lakunya. Maksudnya kita melihat hubungan dari kita melihat tingkah laku tersebut, apa relationship dia dengan fisiologi. Okey. Kita cuba menjelaskan tentang mekanisme tingkah laku daripada perspektif fisiologi dan kita melihat, maksudnya kalau sesuatu tingkah laku tu berlaku, kita melihat bagaimana proses dalam otak dia, macam mana dengan sistem-sistem saraf dia dan sebagainya. Okey. Fisiologi dalaman kita adalah penting untuk kita hidup dan bergerak. Sistem saraf, fungsi utamanya adalah menghasilkan tingkah laku. Walaupun sistem saraf ada banyak lagi fungsi lain, sebenarnya fungsi ini menyokong fungsi asas yang satu, iaitu mengawal pergerakan. Control movement. Contoh, fungsi persepsi adalah untuk membolehkan apa yang berlaku dalam persekitaran dan mengawal dan menyelaraskan tingkah laku. Maksudnya kita ada perception penting untuk kawal dan menyelaraskan tingkah laku. Tetapi persepsi sahaja tanpa keupayaan untuk kita bertindak tidak cukup untuk menghasilkan satu tingkah laku. So sistem saraf dia ada dibantu oleh sistem saraf dia, walaupun dia ada satu fungsi, dia ada banyak fungsi, tetapi sebenarnya semua fungsi-fungsi tersebut membantu tujuan utama, the main objective adalah mengawal pergerakan dan tingkah laku kita. Okey. Bolehkah kita melihat satu tingkah laku itu kemudian kita terus simpulkan ini kerana fisiologi tertentu? Contohnya kita kata, kalau anda anda belajar lebih lanjut nanti, anda akan tahu orang yang ada depression, mereka ada tahap neurotransmitter serotonin yang lebih rendah daripada orang normal. Tetapi bolehkah kita kata semua orang yang sedih melebihi 2 minggu mempunyai tahap serotonin yang rendah? Mungkin tak juga. Mungkin ada setengah orang dia tak depression pun, tetapi mungkin dia nampak soal tingkah laku dia sama, mungkin dia sedih, mungkin dia kurang sedar makan, mungkin dia susah nak tidur dan sebagainya. Tetapi adakah dengan hanya kita melihat tingkah laku dia, kita boleh terus conclude, dia ni fisiologi dia begini. Tidak. Kerana kita harus melihat sesuatu itu secara komprehensif. Kita tidak boleh melihat dari satu aspek begitu sahaja. Sebab itu satu tingkah laku mungkin terjadi dengan sebab yang berbeza dan dirangsang oleh mekanisme fisiologi yang berbeza. Kita akan melihat secara komprehensif, satu tingkah laku yang sama mungkin dirangsang oleh faktor fisiologi yang berbeza. Jadi kita kena melihat secara komprehensif dan tidak oversimplify. Contoh bagaimana fisiologi membantu kita memahami psikologi. Sekiranya kita dapat tahu dalam kajian-kajian fisiologi, rosak bahagian otak tertentu akan menyebabkan lemah dalam bahasa. Nanti anda akan belajar dalam bab 4, bahagian mana yang rosak dalam kepala adalah otak yang akan menyebabkan lemah dalam bahasa. Bila kita tahu rosaknya bahagian otak tertentu menyebabkan lemah dalam bahasa, ini akan memberi kesan kepada tahap penguasaan membaca. So maksudnya orang yang ada kesukaran membaca, bila kita scan otak dia, dekat sini ni memang ada problem sikit. Kalau rosak bahagian lain pula, mungkin mempengaruhi susah baca dan membunyikan perkataan yang tidak biasa orang sebut, tetapi masih boleh bercakap dan baca benda yang biasa. Ini kita sebut sebagai antaranya disleksia lah. So ada disleksia pun ada kerosakan dekat bahagian otak tertentu, tetapi menariknya walaupun rosak dekat bahagian tersebut, tetapi dia tidak mengganggu proses
keupayaan membaca orang tersebut dekat benda yang dia dah biasa baca. Dan juga dia tidak mengganggu dia punya percakapan dia. Tetapi kalau rosak bahagian lain, mengganggu membaca, mengganggu percakapan. Tetapi kalau rosak bahagian tidak mengganggu percakapan, tapi hanya mengganggu bahasa. Okay? So, menariknya, pentingnya kita belajar rosak bahagian mana dekat dalam tubuh badan kita ni, yang supaya kita boleh anggarkan, kita boleh predict, okay, macam mana tingkah laku dia dan macam mana kita nak bantu dia. Okay, ada beberapa pendekatan untuk memahami psikologi fisiologi. Pertama adalah falsafah, filosofi. Okay. So, teori dualism adalah pandangan yang popular dalam kalangan ahli-ahli falsafah klasik. So, teori dualism ni dia bercerita tentang minda dan badan adalah dua bahan yang berbeza yang wujud secara tersendiri tetapi berinteraksi. Okay. So, antara tokoh-tokoh dalam teori dualism ni, René Descartes. So dia kata minda dan otak berinteraksi di satu titik di angkasa, kemudian dihantar balik ke kelenjar pineal, iaitu struktur paling kecil di otak. Okay. So dia kata minda dan badan ni adalah dua entiti yang berbeza, tetapi dia berinteraksi dekat mana? Dekat satu titik dekat angkasa. Maknanya dia tak berinteraksi dalam badan kita sendiri. Kalau minda dengan badan kita ni, dia nak berinteraksi, dia dua-dua kena pergi jauh-jauh sampai satu titik dekat angkasa, tak mana-mana. Kemudian dia hantar balik ke kelenjar pineal untuk hantar balik mesej ke otak, baru otak boleh proses. Sekarang hampir semua ahli falsafah dan neuroscience menolak konsep ini kerana dia bertentangan dengan konsep fizik, iaitu cara untuk gerakkan bahan atau tukar tenaga dalam iaitu cara untuk gerakkan bahan atau tukar tenaga dalam badan adalah bertindak terhadapnya dengan bahan atau tenaga lain. Jadi, jika minda terdiri daripada bahan atau tenaga, ia tidak dapat mempengaruhi apa-apa. Okay. So, ini pandangan lama lah, pandangan falsafah yang klasik kan. Sekarang ni kita dah tak pakailah pandangan lama ni. Okay. Ada juga pandangan falsafah teori monism. Okay. Teori monism ni pula berkata dunia terdiri daripada satu jenis kewujudan sahaja. Okay. So dia ada dua, materialisme dan mentalisme. Okay. Dari sudut pandangan orang-orang yang materialisme ataupun sudut teori materialisme, peristiwa mental tidak wujud dan psikologi hanya berasaskan kepercayaan dan pengalaman adalah sesuatu yang silap. Manusia tidak dapat terima yang minda hanyalah bayangan imajinasi kita. Jadi menurut teori ni, apa yang psikologi kita ni sebenarnya dia tak wujud. Dan apa yang kita percaya, apa yang kita rasa betul, apa yang kita rasa salah, semuanya itu adalah silap. Itu hanyalah bayangan imajinasi dan tidak pernah berlaku. Dia hanyalah sesuatu yang imagination atau fantasy. Dia kata apa yang kita bayangkan betul atau salah, macam mana kita mempersepsikan dunia ini sebenarnya adalah sesuatu yang tidak pernah wujud. Ini adalah pandangan yang agak ekstrim dalam ideologi materialisme. Mentalisme pula terbalik. Dia kata minda sahaja yang wujud ataupun dunia fizikal sahaja yang wujud kerana kita memikirkan dunia fizikal wujud hanya kerana fikiran kita sahaja. So sebaliknya pula ideologi mentalisme ni kata dunia fizikal wujud kerana fikiran kita. Minda sahaja yang wujud dan persepsi ataupun hanya pemikiran kita sahaja yang mewujudkan dunia fizikal yang kita hidup sekarang ni. Okey, pendekatan kedua selain daripada falsafah tadi pendekatan pertama falsafah, ini pendekatan kedua adalah klinikal. Okay. Pertama adalah psikosomatik. Kita ada dua, satu psikosomatik, satu lagi kecelaruan tubuh badan dan mempengaruhi fungsi mental yang dikatakan. Okay.
kita melihat dari sudut klinikal, kita melihat dari dua aspek. Pertama, kita melihat apa yang berlaku dalam mental kita boleh juga menyebabkan kecelaruan dalam badan. Contohnya, bila kita terlalu lama stres, bila kita terlalu lama depres, bila kita terlalu lama risau atau burn out, dia boleh kacau kita punya badan. Badan kita akan jadi penat, sengal-sengal badan, jantung boleh berdegup laju. Itu semua kerana fungsi dalam otak kita. So, kecelaruan dalam mental boleh mempengaruhi kerosakan badan juga. Ataupun daripada sudut perspektif yang kedua, kecelaruan tubuh badan boleh juga mempengaruhi fungsi mental dan tingkah laku. Contohnya, kerosakan otak, macam mana tingkah laku dia. Ataupun orang yang dah ada penyakit kronik, contohnya orang ada kanser ke, sakit jantung ke, darah tinggi, mereka lebih berisiko daripada orang lain untuk mendapat depression atau kemurungan. Okay, so kita boleh melihat daripada dua aspek yang berbeza lah, sama ada kecelaruan mental mempengaruhi badan ataupun badan yang mempengaruhi aspek-aspek mental. Okay. So dalam psikologi fisiologi, kajian-kajian yang terbaik adalah kajian berbentuk eksperimen. Tetapi kita mostly kebanyakan kajian menggunakan haiwan dan bukan manusia. Kenapa? Kerana limitasi dalam eksperimen untuk kajian psikologi fisiologi adalah kita sukar sebenarnya untuk membuat kajian ke atas manusia kerana limitasi etika. Contoh, kita nak tengok kelenjar atau sistem saraf ketika seorang masih hidup, macam mana kita nak keluarkan dia punya sistem saraf, macam mana kita nak keluarkan otak dia. Walaupun ada cara-cara tertentu zaman sekarang ni dia nanti kita tengok kejap lagi macam mana kita juga boleh mengkaji otak manusia dan kesannya, tetapi dia banyak limitasi dari sudut etika. Okay, jadi apa persoalan-persoalan yang perlu kita fikirkan sebagai seorang ahli psikologi fisiologi? Pertama, apakah mekanisme yang diwarisi menyebabkan perbezaan tingkah laku manusia? Apa ciri-ciri sistem saraf yang mengawal pembelajaran dan kecerdasan? Apakah aktiviti-aktiviti terjadi dalam organ deria yang menentukan apa yang kita dengar, lihat, bau, rasa dan sentuh? Dan apa yang berlaku dalam otak yang menyebabkan psikologi seseorang menjadi abnormal? Metode penyelidikan kita ada, pertama, stimulasi tisu saraf. Jadi macam mana kita nak membuat penyelidikan dalam bidang ni? Stimulasi tisu saraf, kita boleh denyutan elektrik kecil diberi untuk merangsangkan bahagian-bahagian saraf seolah-olah impuls yang dihantar oleh organ deria ke dalam saraf otak. So kita ada bagi electric in a very small scale untuk merangsangkan bahagian-bahagian tertentu untuk tengok apa kesan dia kepada tingkah laku. Okay. Teknik rakaman elektronik, memasukkan elektrod dalam saraf atau bahagian otak untuk rakam aktiviti elektrik impuls saraf yang bergerak daripada satu tempat ke satu tempat dalam saraf dan otak. Dan juga ada kaedah pembedahan, satu bahagian otak tertentu dirosakkan atau dikeluarkan dan pemerhatian sistematik terhadap tingkah laku. Okay. So kalau kita tengok, bayangkan disebabkan kita nak mengkaji otak manusia, katakan saya nak kaji otak manusia, jadi saya nak tengok, okay, kalau saya rosakkan bahagian otak dia ni, apa jadi dekat dia? Saya pun buat pembedahan dekat dia, saya buat research bersama-sama dengan ahli bedah, dengan pakar neuro. Kita rosakkan otak dia, kita tengok apa jadi dekat dia. So bila dah habis bedah, dia pun dah sembuh, kita tengok, bila kita keluarkan, kita rosakkan bahagian ni, dia jadi dia jadi macam ni, dia cakap lalut-lalut, dia tiba-tiba ada halusinasi, tiba-tiba dia ada delusi, atau tiba-tiba dia tak boleh bercakap, atau tiba-tiba memori dia hilang. Okay. Sudah tentu kajian saya tu tak beretika, betul tak kan? Macam mana disebabkan oleh saya nak buat kajian rosak kehidupan orang tersebut.
Tetapi ada dalam setengah keadaan yang mana benda tu dibolehkan. Contohnya macam orang yang accident, orang yang mati accident, otak mereka kadang-kadang digunakan untuk kajian, tetapi dia punya masalah dia, orang tersebut dah mati. Jadi macam mana kita nak melihat tingkah laku dia, kesan tingkah laku dia apabila kita melakukan beberapa perubahan kepada otak dia. So sebab itu, sebabkan oleh kesukaran dan limitasi tersebut, kita menggunakan haiwan. Okay, kita juga ada method anatomy, maknanya kita potong-potong otak dan kita kaji bawah mikroskop, maknanya contoh tikus, kita letak elektrod dekat dia, kemudian bila kajian tersebut dah habis, kita dah ada data, kita bunuh haiwan tersebut dan kita kaji dia punya anatomi. Kita potong otak dia, kita tengok bawah mikroskop, dia tengok bagaimana dia berfungsi, bagaimana perubahannya. Dan juga metod klinikal, contohnya manusia yang kemalangan, otak boleh dikaji. Semasa pembedahan akibat ketubuhan, otak dikaji dan individu boleh laporkan tidak balas bila otak dirangsang. Okey, so dalam kelas-kelas saya akan sentiasa memberikan anda kerja-kerja rumah. Okey, saya akan memberikan anda kerja rumah untuk setiap topik. Jadi macam mana anda nak buat kerja rumah? Mudah sahaja. Saya akan berikan kepada anda link kepada Google Forms. Okey, saya dah buat satu link, saya kumpulkan semua soalan-soalan dekat situ. Anda hanya perlu isi tempat kosong sahaja dan anda tekan submit, anda hantar. Okey, saya pun senang nak monitor, anda pun senang nak jawab. Okey, so kerja rumah ni semua anda memang perlu mencari maklumat tambahan. Anda Google, anda tengok buku teks, anda baca jurnal, asalkan anda dapat jawapan dia. So setiap topik memang akan ada kerja-kerja rumah dan anda jawab di Google Docs tersebut. Okay? Saya galakkan anda habiskan semua, habiskan dulu dengan lecture saya sampai habis, baru anda jawab. Okay? So kerja rumah yang pertama, soalan dia, apakah kegunaan imbasan tomografi emisi positron dengan fMRI? Dan soalan kedua, terangkan sebab-sebab penggunaan haiwan dalam kajian psikologi fisiologi. Okay? So anda perhatikan markah dia ada berapa, so anda cuba jawab poin berdasarkan berapa poin nak jawab berdasarkan markah tersebut. Okay? So nanti saya akan berikan link kepada soalan-soalan melalui Google Docs. Saya akan bagi dekat bahagian komen atau saya akan bagi juga kepada wakil kelas untuk disebarkan. Okay? Okay. So akhir kata untuk topik pertama ni, untuk subjek ni saya nak ingatkan anda semua bahawa slides ataupun penerangan saya hanyalah bersifat ringkas. Saya lebih suka pembelajaran yang mana anda mencari maklumat tambahan. Lepas setiap slides, lepas setiap topik, anda cari video yang berkaitan dan anda cuba untuk mendalami dengan lebih lanjut, supaya anda tidak hanya kami tidak hanya feed anda dan anda hanya baca slide kemudian itu saja yang anda tahu. Itu bukan pembelajaran yang berkualiti. Kalau anda nak menjadi pelajar cemerlang, anda memang perlu mencari maklumat tambahan, membaca buku, teks, tengok video, baca jurnal dan sebagainya. So, okay, itu sahaja untuk topik bab 1. Kita akan teruskan dengan video yang seterusnya dalam bab kedua, sistem saraf. Terima kasih semua. Assalamualaikum.